bab 3, zaman prasejarah ni kita dah sedia maklum yang zaman prasejarah ni terbahagi kepada 4, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga zaman logam. Jadinya hari ni saya nak menerangkan mengenai ciri-ciri kehidupan masyarakat zaman prasejarah tu macam mana. Ciri kehidupan yang paling menonjol yang dapat kita lihat ada 7, iaitu tempat kediaman, peralatan, pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan, kesenian dan juga kebudayaan. Tempat kediaman bagi keempat-empat zaman ni sebenarnya lebih kurang sama, iaitu mereka tinggal di dalam gua, ada yang duduk dalam rumah yang diperbuat daripada batu, tanah liat dan juga kayu. Cuma yang membezakan bagi setiap zaman ni, zaman Neolitik dan juga zaman logam, manusia zaman prasejarah dah mula duduk secara menetap, tidak lagi secara pindah randah, dan kediaman mereka ataupun rumah mereka tu lebih tersusun dan boleh dikira sebagai desainnya lebih rapi dan lebih cantik. Untuk peralatan, manusia zaman prasejarah menggunakan peralatan yang diperbuat daripada batu, kayu dan juga tulang mawas. Untuk zaman Paleolitik, Mesolitik dan juga Neolitik, peralatan yang digunakan hampir sama, cuma yang membezakan pada zaman Neolitik ni peralatannya lebih ringkas ataupun dia ambil daripada yang dah sedia ada. Sebagai contoh, kalau mereka jumpa ada satu batu yang agak-agak macam sesuai untuk dijadikan peralatan, mereka akan terus ambil. Berbeza pula dengan zaman Mesolitik dan juga Neolitik, yang mana peralatan tu diperhalusi dan diperkemaskan. Sebab tu kita tengok zaman Mesolitik dan juga Neolitik, peralatan yang digunakan lebih kecil berbanding dengan zaman Neolitik yang saiznya ada yang besar, ada yang sederhana. Berbeza pula dengan zaman logam yang mana peralatan diperbuat daripada gangsa besi dan juga tembaga, sesuai dengan kemajuan pengetahuan manusia pada masa itu yang dah ada skill dalam pembuatan acuan. Manusia pada zaman Paleolitik dan Mesolitik selain memburu binatang, mereka juga masuk ke dalam hutan untuk mengumpul buah-buahan, pucuk tumbuhan, bijiran dan juga cendawan yang mereka jumpa dalam hutan. Selain itu, mereka juga pergi ke pinggir sungai dan juga laut untuk mengumpul hasil laut lah, seperti kerang dan juga siput. Bila naik zaman Neolitik, manusia pada waktu itu sudah mampu untuk menjalankan aktiviti pertanian dan juga penternakan, sehingga menyebabkan aktiviti mengumpul makanan ni semakin berkurangan. Dan keadaan ini semakin berubah pada waktu zaman logam. Bila berlakunya lebihan hasil pertanian tu, mereka mula memperdagangkan melalui sistem pertukaran barang ataupun kita panggil juga sebagai sistem barter. Kegiatan ekonomi berkait rapat dengan aktiviti pengumpulan makanan, yang mana pada awalnya zaman Paleolitik dan juga Mesolitik ni bergantung sepenuhnya pada sumber alam semula jadi dan mereka hidup secara nomad. Bermaksud mereka pindah dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Kalau satu kawasan tu sumber makanan dah habis, mereka akan berpindah ke kawasan yang lain untuk mencari sumber makanan seterusnya. Kegiatan ekonomi yang dijalankan pula seperti memburu binatang, menangkap ikan, mengumpul hasil hutan, dan keadaan ini berubah bila masuk zaman Neolitik dan juga zaman logam, yang mana manusia pada waktu itu tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada sumber alam. Mereka menghasilkan makanan sendiri melalui pertanian dan juga penternakan. Dan waktu zaman logam pula, manusia dah mula mahir dalam aktiviti pembuatan dan juga pertukangan. Organisasi sosial untuk zaman Paleolitik dan juga Mesolitik, manusia duduk dalam satu keluarga kecil dan hidup secara nomad, berpindah randah. Masuk zaman Neolitik, dalam ramai-ramai keluarga ni, ada satu ketua dan membuat pembahagian ada kelas atasan, kelas bawahan. Bila masuk zaman logam, sistem pentadbirannya lebih tersusun dan masing-masing ada fungsi dan peranan yang tersendiri. Kepercayaan manusia zaman prasejarah ni, mereka mengamalkan animisma, iaitu percaya kepada alam semula jadi. Mereka percaya pada kuasa alam semula jadi seperti petir, kilat, angin, hujan dan matahari. Mereka juga percaya objek seperti pokok, batu, bukit, sungai dan laut mempunyai kuasa. Kepercayaan mereka terhadap kuasa alam semula jadi ni semakin jelas bila adanya binaan khusus yang diwujudkan untuk upacara ritual untuk menyempurnakan kepercayaan mereka. Ciri yang terakhir iaitu kesenian dan kebudayaan. Manusia pada zaman Paleolitik dan juga Mesolitik menghasilkan lukisan gua yang bersifat realism. Realism ni bermaksud
suatu lukisan yang berdasarkan kepada sesuatu yang real, berdasarkan kepada sesuatu yang benar-benar berlaku pada waktu tersebut. Sewaktu zaman Neolitik dan zaman logam pula, manusia mula melukis corak berbentuk geometri pada permukaan tembikar dan juga barangan-barangan yang lain.